Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan tentang topik kos dan harga. Ini adalah penting bagi seorang usahawan ataupun seorang peniaga. Kita kena tahu kos produk kita sebelum kita dapat menetapkan harga. Harga pada umumnya boleh kita berasaskan kepada apa orang lain tetapkan. Ya, kebanyakan usahawan kita di Malaysia ni, orang Melayu umpamanya, dia jual roti canai, dia akan tanya, dia akan lihat apa yang harga yang ditetapkan oleh pesaingnya atau orang lain. Kalau orang lain letak RM1.50, dia akan letak RM1.50 juga. Ataupun kalau dia nak murah, dia akan letak RM1.40. Kalau dia nak mahal, dia letak RM60, RM80 dan seterusnya. Kebanyakan daripada usahawan-usahawan ini tidak tahu apakah kos yang mereka lalui untuk menghasilkan produk seperti roti canai. Mengapa saya katakan mereka tak tahu kos? Sebab dalam perbincangan saya dengan ramai usahawan, saya dapat perhatikan mereka tidak dapat membezakan kos dengan modal. Mungkin satu daripada masalah orang Melayu ialah kita orang Melayu tidak ada istilah kos. Kita ada istilah modal, cantik. Tetapi kita tidak ada istilah kos. Dan apabila orang Melayu mendalami ilmu perniagaan, ia terpaksa cipta istilah ataupun mengambil alih istilah Inggeris untuk menggantikan atau menjadi istilah kos. Jadi dengan sebab itu ramai kita lihat usahawan-usahawan dalam even sudut pandai kita pun menggunakan modal atau salah guna konsep modal sebagai kos. Jadi pada pandangan saya, kalau kita dah salah istilah ni, susah kepada cara pemikiran kita sebagai usahawan atau sebagai pengurus. Sebab apabila kita tidak faham membezakan antara kos dan modal, maka kita akan silap membuat keputusan. Biasa tak kita dengar orang mengatakan bahawa satu perniagaan itu ialah dia dapat 100% untung. Dia tak dapat bezakan profit margin daripada markup. 100% markup betul, boleh kita katakan. Maknanya RM1 kos, kita markup 100%, RM1 lagi, untung RM1. Dan harga kita set sebagai RM2. Itu 100% markup. Dan kita boleh juga dan lazim dilakukan oleh usahawan 200% markup ataupun 300% markup, boleh. Tetapi kita tak boleh katakan bahawa kita dapat untung terhadap jualan 100%. Sebab denominator profit margin ialah jualan, manakala denominator markup ialah kos. Ini saya lihat banyak kesilapan yang dibuat oleh usahawan-usahawan kita. Jadi apabila silap ucapan mereka, maka keputusan yang dibuat hasil daripada kesilapan pemikiran ini mungkin akan menyebabkan kerugian kepada perniagaan ini, kepada perniagaan beliau. Jadi mengapakah kos ini penting? Sebab dalam dunia perniagaan yang kompetitif, kita biasanya membezakan harga dalam kita bersaing. Ada kalanya kita naikkan harga, ada kalanya kita turunkan harga. Dan kadang-kadang bila kita turun harga, kalau kita tak tahu apakah kos minima kita mungkin menjual barang kita below cost ataupun di bawah paras kos. Dan dengan demikian kita akan, apa orang Melayu kata, makan pangkal. Lebih banyak kita jual, lebih banyak kita rugi. Itu pentingnya kos. Dan we are always setting our prices based on cost.
dan juga tidak boleh berlandaskan pada bagaimana orang lain buat. Sebab satu lagi masalah kita kos ialah kos kita dalam menghasilkan sesuatu produk bergantung banyak kepada bilangan produk yang kita hasilkan. Dalam istilah ekonomi kita panggil ni economies of scale. Lagi besar kita keluarkan, lagi kurang kosnya. Dan kalau kita katakan kita nak hasilkan 10,000 unit, harga dia RM3. Kalau kita hasilkan 20,000 unit, mungkin harganya RM1, kosnya RM1. Dengan demikian, kos bergantung banyak kepada berapakah volume perniagaan yang dicadangkan. Right? Dan apabila kita beli dengan orang lain pun, orang lain akan beri sebuah harga bergantung pada berapa banyak kita beli pada mereka. Kalau 1,000 unit begini, 1,000 tan begini. Makin tinggi kita pesan, makin murah beliannya. Jadi supaya jalan dalam pengurusan perniagaan. Apabila kita bercakap dengan saiz pasaran yang besar, maka kos dia rendah. Jadi saya ingin tekankan ini, pentingnya konsep kos ni difahami oleh usahawan, terutama usahawan Melayu. Dan satu kelemahan yang kita ada iaitu kita tidak ada Melayu tidak ada istilah kos. Melayu ada istilah modal tetapi tidak kos. Tapi tak apalah, apabila kita gunakan istilah kos untuk menggantikan di mana istilah Melayu tidak mencukupi. Dan bahasa-bahasa lain pun juga mengambil istilah bahasa lain untuk digunakan dalam bahasa mereka. Itu tidak jadi masalah. Tetapi yang pentingnya kita kena gunakan konsep yang betul dalam cara kita membuat keputusan. Umpamanya saya katakan, kalau kita tak boleh katakan bahawa profit margin kita, untung terhadap jualan kita 100%. Itu markup nama dia. Ya. Yang denominator dia cost. Kita boleh 200% markup, 300% markup biasa. Tetapi kita boleh katakan bahawa profit margin kita 100%. Umpamanya jualan makanan, umpamanya profit margin dia mungkin boleh 50%, 70%. Yang bermakna 50% profit margin sebenarnya markup dia 200%. Saya bagi contoh, kalau kos dia RM2, kita kata 200%, maka harga jualannya ialah RM4. RM2 untung. Tetapi untung ni dibagi dengan harga jualan hanya 50%. Jadi 50% of profit margin is actually 200% of markup. Dia formula dia lain sikit. Jadi be very careful when you set your prices, because subsequently if you need to give discount, you might make mistakes in your discounting rate. Oleh demikian, sila menjelaskan, sila faham betul-betul apa dia markup, apa dia profit margin, untung terhadap jualan. Jadi ini pentingnya, ya. Jadi saya ulangi sekali, kos ialah wang yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu, wang yang tukarkan kepada sama ada produk ataupun assets. Itu kos. Modal ialah jumlah wang yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan itu. Dan jadi masalah sukar lagi kita nak faham bahawa kos dibagi pada dua jenis. Satu, kos berubah, dan yang kedua, kos tetap. Dan apabila kita tingkatkan volume perniagaan kita, kita dapat jimat banyak kerana kos berubah kita makin lama makin kecil. Kalau kita jual secara minima atau jual volume yang sedikit, kita terpaksa menampung kos tetap yang tinggi. Jadi ini adalah penting tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam bila kita faham tentang kos dan bagaimana menetapkan harga, kita terpaksa memikirkan dua faktor yang lain. Dalam kita menetapkan harga, kita mesti memikirkan tentang persaingan. Kita mesti memikirkan berapakah jumlah
jualan yang perlu kita buat untuk mendapatkan keuntungan. Kita harus sedar bahawa dunia perniagaan, setiap jenis perniagaan boleh menikmati keuntungan pada saiz volume yang ditetapkan. Ada peniaga boleh kita jual 1000 unit, boleh untung. Ada perniagaan yang kita perlu kena jual 50,000 unit untuk untung. Jadi kita mesti tahu tentang apa yang dinamakan titik pulangan kos, atau dalam istilah biasa kita gunakan titik pulangan modal. Sekali lagi saya fikir istilah titik pulangan modal ni satu istilah yang silap. Sebab apa yang pulangan sebenarnya kepada kos. Jadi pada saya gunakan selama saya mengajar, iaitu titik pulangan kos, bukan titik pulangan modal. Tapi dalam buku teks kita dalam bahasa Malaysia sekarang digunakan titik pulangan modal. Jadi kalau kita kaitkan harga, kos dan volume dan persaingan dan sasaran pasaran, semua elemen ini adalah penting. Sebab kita kena kaitkan harga kita kepada sasaran pasaran kita. Kalau sasaran pasaran kita kepada orang yang berada, katalah top 20, kita mungkin kenakan harga yang apa kita panggil premium pricing strategy, ataupun harga mahal. Kalau kita nak jual kepada bottom 40, mungkin kita boleh jual murah dan kita mengharapkan volume sales. Dalam pertengahan mungkin kita jual dua-dua pertengahan lah. Harga aja lebih kurang sederhana dan volume pun sederhana. Jadi semua faktor-faktor ini menentukan strategi yang kita amalkan dalam dunia perniagaan kita. Dan strategi yang sesuai dan yang bijak yang akan menentukan sejauh mana tahap kejayaan perniagaan anda. Jadi saya ulangi lagi sekali, konsep kos ini adalah penting sebab kos menentukan dasar harga kita, dan kita hanya dapat melaksanakan strategi-strategi yang lain dengan memahami tentang untung yang kita kecapi dalam setiap jualan yang kita buat. Dengan harga yang kita tetapkan, dengan kos yang kita ada, kita dapat sasarkan kepada target market kita, sasaran perniagaan kita. Orang yang mahal mungkin kita perlukan differentiated products. Mungkin iklan dia lebih sikit. Umpamanya kalau kita jual Mercedes-Benz, iklan dia lebih. Kalau kita jual kereta yang murah, kita tidak perlu membelanjakan iklan yang mahal. Jadi dengan ini akan mempengaruhi strategi perniagaan kita. Dan saya juga telah terangkan perbezaan antara markup dengan profit margin. Dan ini adalah penting dalam dunia keusahawanan. Silap tafsir, silap istilah digunakan mungkin akan menyusahkan kita dalam dunia perniagaan. Dan dalam memahami kos, volume dan harga juga, kita dapat mengamalkan sejauh mana kita dapat mengurangi kos. Seorang usahawan yang berjaya, dia akan memikirkan, bukan saja dia memikirkan bagaimana dia nak meningkatkan harga dia, bagaimana dia nak meningkatkan volume perniagaan dia, tetapi setiap kali dia merancang, dia perlu memikirkan bagaimana dia nak mengurangkan kosnya. Dan satu daripada kaedah untuk mengurangkan kos ialah outsourcing. Ini banyak peniaga kita tak memikirkan. Kadang-kadang kita fikirkan bahawa kita dapat membeli dan menjual barangan kita dengan belian di luar daripada kita buat sendiri. You better buy than make. Dan keputusan buy or make ni berlandaskan kepada kos. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.